Diploma Kejuruteraan Awam, DKA, Diploma Perkhidmatan Bangunan, DPB dan Diploma Ukur Bahan di UB kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi buah fikiran untuk menilai hasil kerja para pelajar projek akhir bagi Jabatan Kejuruteraan Awam pada semester ini. Untuk makluman semua, program ini akan berlangsung selama lebih kurang seminggu mengikut program masing-masing. Baiklah, tanpa melengahkan waktu lagi, saya dengan sukacitanya menjemput yang berusaha, Surveyor Muhammad Anwar bin Safian selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Cik Anwar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana kita dapat berjumpa pada pagi yang indah ini untuk sama-sama kita memartabatkanlah kita punya institusi agenda pendidikan bermula hari ini dan sehinggalah saya difahamkan seminggu mengikut program masing-masing. Terima kasih kepada para juri yang sudi hadir, sudi menerimalah lamaran kami untuk menjadi juri pada pertandingan dan pembentangan projek akhir kali ini. Dan terima kasih juga kepada penganjur, pensyarah-pensyarah semua yang bertunggu lumus untuk menganjurkan e-Habib ini. Untuk kali yang kedua kot kita menggunakan kaedah secara maya ini. Dan kita juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua juri kita pada hari ini. Yang datang dari industri, datang dari institusi pendidikan lain dan ada juga yang merupakan pelajar-pelajar kita satu masa dahulu. Okey, so izinkan saya lah untuk melafazkan ucapan selamat datang ini kepada Engineer Muhammad Yusri bin Zainal, Jurutera Awam Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR, Encik Puan Nur Azrin binti Abu Azri, Engineer Wastewater Management Indah Water Consortium Sdn Berhad, Engineer Teknologi Syairah binti Mat Amin, Project Coordinator RAF Consult, dan juga panel dalaman kepada Cik Fauziah Muhammad Yusof, Ketua Unit Penilaian dan Peperiksaan Politeknik Sultan Azlan Shah, Puan Nurina Sanira binti Muhammad Sani, Pensyarah Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Sultan Azlan Shah. So, selamat datang kepada panel bagi program Diploma Kejuruteraan Awam. Okey, mohon selesa-selesakanlah diri. So kalau dalam keadaan yang sebelum ni memang kita dapat berjumpa face to face. Tetapi untuk hopefully ni yang terakhir lah kot. Hopefully tahun depan kita boleh berjumpa secara face to face. Dan bagi panel Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan, selamat datang kepada Nur Atikah binti Muhammad Ghazali, HSEQ Officer, Cushman and Wakefield Malaysia Sdn Berhad, Encik Muhammad Azizul bin Abdul Rahim, Technical Executive THB Maintenance Sdn Berhad, Encik Muhammad Amin Firdaus bin Muhammad Syukri, Inspector of Work V Development Sdn Berhad, Teknologi Syahrul Izwan bin Sarwadi, Pensyarah Pusat Pengajian Asasi dan Umum Universiti Selangor, dan Dr. Haryati binti Ismail, pensyarah dari Politeknik Kota Baru. Okey, terima kasih dan selamat datang ke majlis e-Habib. Dan seterusnya panel untuk Diploma Ukur Bahan, Puan Halimah Tun Saadiah binti Sa'dun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Inspektorat Jabatan Pendidikan Tinggi, Surveyor Dr. Syahelah Mamter dari Pusat Pengajian Ukur Bahan, Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi UiTM Perak Seri Iskandar,
Puan Aziyati binti Ibrahim, penolong pengarah kanan dari bahagian pembangunan perancangan institusi JPPKK, dan Surveyor Muhammad Isyam Mahmad dari Pusat Pengajian Ukur Bahan Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi UiTM Perak, Seri Iskandar. Okey. Terima kasih sekali lagi saya bagi pihak Politeknik, AMnya dan jabatan khasnya lah, atas kesudian tuan-puan untuk menjadi juri kepada pelajar-pelajar ini. Dan kita faham tentang kekangan yang bukan saja kita hadapi, maknanya pelajar kita ini hadapi, di mana mereka ini membuat projek dalam suasana COVID, suasana PKPD, PKP, full lockdown dan sebagainya, yang telah menghadkan pergerakan mereka untuk mendapatkan data, berjumpa dengan industri dan sebagainya. Dan tetapi kita harap dengan keadaan seperti ini sebenarnya dia tidak menghadkan, sepatutnya tidak menghadkan kreativiti mereka, tidak menghadkan tahap kerajinan mereka dan tidak menghadkan kebolehan mereka untuk menghasilkan sesuatu yang baiklah. Okey. Dan kita tahu bahawa projek akhir ini adalah sebahagian daripada syarat untuk penganugerahan diploma di institusi di Politeknik. So kita harap dan kita berdoa supaya majlis ini berjalan lancar dan kita sama-sama memperbaikilah kita punya pelajar-pelajar kita punya prestasi. Mungkin ada perkara yang mereka tak sampai. Mungkin ada yang belum sampai. Mungkin sampainya mungkin level A, alhamdulillah. Mungkin yang ada yang level sampai C, ada yang sampai D. Tapi itulah kepelbagaian pelajar-pelajar kita. Dan kita mengharapkan supaya platform ini boleh menjadikan mereka nanti lebih baik. Bukan setakat B itu di sini, tapi supaya kita boleh mereka keluar nanti atau mereka menyambung pengajian yang B itu boleh mereka perbaiki dan jadi A dan sebagainya. Okay. Dan kita juga mengharapkan bahawa pertemuan ini bukan yang terakhir bagi kita dan insya-Allah ini adalah permulaan kepada perhubungan kita bersama jalinan kita dengan industri, dengan bekas-bekas pelajar, dengan institusi lain. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk pendidikan. Untuk bagaimana kita nak menghasilkan graduan, generasi baru yang akan melalui zaman mereka nanti. Okey. Dan dengan itu, insya-Allah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikanlah penganjuran e-Habib bagi tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Jabatan kami iaitu Surveyor Muhammad Anwar bin Safian di atas ucapan perasmian dan alu-aluan itu tadi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua panel yang sudi hadir pada hari ini di majlis pembukaan e-Habib dan seterusnya menilai para pelajar pada minggu yang telah ditetapkan. Seterusnya, majlis kita diteruskan dengan sesi taklimat pengenalan dan penggunaan aplikasi e-Habib sebagai medium yang digunakan untuk menilai hasil kerja projek pelajar akhir Jabatan Kejuruteraan Awam. Untuk sesi ini, saya persilakan Puan Aryuzianti untuk meneruskan sesi taklimat penggunaan e-Habib. Jika ada para panel yang nak bertanya soalan, boleh bertanya soalan di dalam sesi ini. Dipersilakan Puan Aryuzianti. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Puan Siti Sarah. Okey, saya akan teruskan kita punya majlis ni dengan taklimat penggunaan apps untuk e-Habib lah. Okey, e-Habib ni aplikasi e-Habib ni adalah satu orang kata satu platform lah untuk kita menilai proses penilaian projek akhir pelajar tu menjadi lebih lancar lah.
Okey, untuk sebelum kita pergi kepada penggunaan dalam platform eHapik ni, so saya nak tunjukkan sedikit berkenaan dengan tata cara untuk muat turun aplikasi eHapik. Okey, kalau ikutkan kat sini, kita ada 3 aplikasi eHapik, iaitu eHapik untuk program DPB, eHapik untuk program DUB dan juga eHapik program DKA. So untuk tiga-tiga aplikasi ini boleh dimuat turun dengan menggunakan link yang telah diberikan oleh penyelaras projek masing-masing lah, ataupun tuan-puan boleh scan QR code yang tertera pada skrin screen slide sekarang ni. Kalau kata ada masalah, nanti boleh boleh WhatsApp kepada ataupun boleh utarakan masalah tuan-puan lah. Okey. So untuk proses muat turun ni, saya ada sediakan satu video lah tata cara untuk muat turun aplikasi ni dalam telefon pintar tuan-puan lah. Okey, kita saksikan video yang saya buat untuk muat turun aplikasi ke telefon pintar. Memang tak ada suara ke? Ada. Oh, okey. tak dengar suara Tak dengar kat you. Oh, ya ke? Ha. Kalau ikutkan ada. Sekarang ni ada, tapi sebelum tadi memang senyap je. Oh, yang tadi dia suara daripada video. Tak dengar suara daripada video. Tak ada. Daripada awal Okey. kita tak dengar. Kejap ya, saya share skrin balik. Share balik. Dia tak ada function share screen audio kan? Ada kan? Kalau dekat laptop tak ada? Kena klik kan? Include audio kan? Oh, include audio Kena button tu kena on kan? Okay, saya try lagi sekali sebab kalau dekat kita punya desktop dia akan tulis kat situ include audio kan. Dekat laptop ni tak ada pula. Okay, sekejap ya. Ayu ada ni tak? Install tak? Dia kena install dekat sebab saya laptop. mengajar sebelum ni ada. Okay. Sekejap ya. So saya pergi kepada slide tadi.
Dengar suara tak? Suara video. Tak dengar ya. Tak dengar. Oh, tak ada. Tak ada. Okey, tak apalah, saya bercakap lah . Okey, step pertama kita pergi kepada link yang diberikan oleh penyelaras masing-masing. Kita tekan kepada link. Okey, kalau kata dekat tuan puan tidak muat turun apps ni ke dalam smartphone, dia boleh dipaparkan melalui laman web. Tetapi setiap kali kita nak buka apps ni, kita kena tekan link lah tadilah ataupun menggunakan QR code. Maksudnya aplikasi ini boleh dipaparkan di desktop PC masing-masing melalui link tu tadi. Tapi kalau kita nak install ke dalam kita punya smartphone, kita hanya boleh tekan function yang ada anak panah ke bawah ni. Ataupun ada kadang-kadang setengah-setengah telefon smart pintar dia ada titik 3. So tekan kepada muat turun ke home screen. Okey, untuk telefon yang ni kita tekan kepada simbol anak panah ke bawah lah. Kita tunggu dia loading sekejap untuk dia install ke smartphone lah. Okey, selepas kita tekan button simbol yang ada anak panah ni, dia akan appear ke dalam home screen. Saya rasa video saya setakat ni saja untuk muat turun. Kalau kata ada masalah berkenaan dengan muat turun aplikasi ni, boleh inform kepada kami lah. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada penggunaan aplikasi dalam proses penilaian projek pelajar lah. Okey, saya akan share screen kepada aplikasi. Okey, kalau tengok kat sini, saya punya laptop ni bila kita paparkan dia jadi nampak kontok sikit dia punya bentuk apps tu kan. Tapi dia punya function kat dalam ni boleh appear lah kat sini. Okey, kalau kata tuan puan dah install ke dalam smartphone masing-masing, dia akan nampak memanjang macam tu lah, sebenarnya bukan kontok macam ni lah. Okey, kalau tengok kat sini, ini yang saya tunjuk kat sini adalah contoh aplikasi untuk DUB. Okey, untuk program DUB. Okey, aplikasi ni dia ada function dia kat sini. Kalau tengok kat sini dia ada kat bawah ni dia ada home, dia ada panel. Lepas tu dia ada ikon jadual Q&A ni, ini dikatakan adalah tabs. Okey, tab. Kalau kata dekat smartphone pun dia ada tab kat bawah ni lah. Okey, kalau tuan puan klik dekat home, dia akan keluar pada paparan home aplikasi lah. Okey. Kalau kita pergi kepada panel, kalau kata kita tengok paparan untuk home ni, dia akan bagi maklumat berkenaan kita punya program dan juga jumlah kumpulan bagi setiap program yang dinilai. Kalau kata DUB ni, program DUB kita ada jumlah kumpulan adalah 5. Okey, kalau kita seterusnya ini dia punya ikon untuk tab kat bawah. Selain daripada tu, dekat aplikasi ni tuan puan pergi dekat, dia ada menu, dia ada garis 3 kat atas ni. So boleh klik kat sini. Tuan puan boleh tengok buku program dan juga boleh tengok lain-lain paparan kat dalam ni lah. Tapi
yang lain ni macam penilaian dokumen tender, sesi Q&A online, penilaian produk inovasi ni, semua ni dah ada dalam function panel dekat tab kat luar. Okey, kalau kata kita nak tengok apa dokumen yang ada, Tuan Puan nak tengok ni pembentang adalah video-video yang ada untuk dokumen-dokumen yang dalam yang ada yang pelajar dah upload lah kat dalam ni. Okey, kalau kita tengok kat sini untuk tab yang panel, kita tengok kat sini dia ada senarai panel dan juga nama panel lah. Panel boleh klik kat dalam ni. So dalam ni dia akan ada nama Tuan Puan. Maksudnya bila Tuan Puan klik kepada nama Tuan Puan, dia akan masuk platform Tuan Puan punya penilaian lah. Kalau tengok kat sini, dia ada senarai kalau untuk program DUB dia ada penilaian dokumen tender dan juga penilaian ada setengah dan juga penilaian apa satu lagi, kalau panel yang ketiga dia ada penilaian produk inovasi. Maksudnya kalau kata Tuan Puan tekan dekat nama Tuan Puan kat sini, dia hanya ada penilaian dokumen tender, maksudnya Tuan Puan menilai untuk dokumen tender sahaja untuk program DUB. Kalau Tuan Puan tekan kepada nama Tuan Puan, tengok ada penilaian produk inovasi, maksudnya Tuan Puan adalah menilai produk inovasi pelajar tersebut. Okey, kalau tengok contoh yang ni, penilaian dokumen tender, kita tengok kita disenaraikan di bawah dia adalah kumpulan yang dinilai oleh Tuan Puan. Okey, untuk menilai untuk setiap kumpulan ni, Tuan Puan just klik kepada kumpulan yang dinilai. So dia akan appear dekat sini adalah maklumat penilaian. Okey, dia ada senarai ahli kumpulan untuk kumpulan tu dan juga dia ada paparkan tajuk projek yang dibuat dokumen tender lah oleh pelajar DUB dan juga dia ada link kepada folder dokumen tender. Maksudnya kat sini bila Tuan Puan klik dekat folder ni, Tuan Puan akan pergi ke dokumen yang telah diupload oleh pelajar lah. So boleh tengok kat dalam ni dia ada dokumen tender, dia ada drawing, dia ada apa semualah, take it off, semua ada function kat sini. Tekan je folder kat sini, dia akan ada appear dokumen-dokumen yang telah diupload oleh pelajar. Okey, untuk yang seterusnya kita ada borang markah penilaian kat sini. So maksudnya kalau dia icon macam link macam ni, so dia adalah dia akan ke sambungan link ke dokumen tersebut. Okey, bila klik ke sini dia akan appear borang markah lah. Okey. Dan seterusnya untuk proses penilaian ni, setelah Tuan Puan selesai untuk memberi markah semua kepada pelajar, so sila klik pada status lah, status penilaian dokumen tender ni untuk kita tahu pihak jawatankuasa tahu proses penilaian untuk kumpulan tu telah selesai lah untuk kita ambil borang markah tu. Okey, dan di sini juga disediakan satu function untuk Tuan Puan boleh komen dan juga bagi cadangan penambahbaikan hasil dokumen tender yang telah dibuat oleh pelajar tadi. Okey, button yang seterusnya adalah maklumat sesi pembentangan dan Q&A. Kalau Tuan Puan ada menilai sesi Q&A, so akan ada kat sini lah. Okey. Maksudnya untuk kalau ikutkan program DUB, kepada panel yang menilai dokumen tender akan ada presentation secara live dan juga ada sesi soal jawab lah untuk dokumen tender tersebut. So kalau tengok senarai kat sini, panel 1 dan panel 2 adalah panel yang akan menilai dokumen tender. So maksudnya akan ada sesi presentation secara live dan juga Q&A. So kita tengok Tuan Puan klik kepada nama Tuan Puan. So saya ambil satu contoh kumpulan 1 tadi. So kita akan pergi ke sesi Q&A. Dalam sesi Q&A ni, kalau tengok kat sini dia akan ada paparkan maklumat pelajar. Lepas tu dia ada
satu kat sini apa yang perlu tuan-puan buat adalah kalau kata tuan-puan yang akan setting masa sesi Q&A ataupun presentation untuk untuk sesi Q&A bersama pelajar tu, kalau tengok kat sini, arahan kat sini, klik simbol pensel di atas untuk mengisi permohonan tarikh, masa, link ke platform dan nama platform bagi sesi pembentangan Q&A. Okey, jika tuan-puan telah berikan masa dan tarikh sesi penilaian kepada JK DUB untuk JK setting ke dalam sistem, maksudnya untuk JK copy link yang tuan-puan buat, tak kira lah kalau kata MS Team, platform MS Team suka bagi tuan-puan untuk menggunakannya, tuan-puan boleh menggunakan platform yang lain. Contohnya tuan-puan ada menggunakan platform Google Meet, biasa dengan Google Meet ataupun Zoom, tuan-puan boleh klik pada pensel ni dan tuan-puan cadangkan tarikh. Maksudnya cadangkan tarikh lah. Maksudnya daftarkan tarikh, masa Q&A yang tuan-puan setting dah ikut schedule tuan-puan lah. Pada tarikh bila, masa bila, lepas tu kaedah penilaian ni maksudnya platform apa yang tuan-puan nak guna. Sama ada Google Meet ataupun Zoom. So katakan tuan-puan buat sendiri untuk Google Meet tu, link tu. Tuan-puan boleh copy link daripada Google Meet tu, masukkan dalam apps ni dan JK bagi program DUB, dia akan maklumkan link tu kepada pelajar dan juga tarikh masa tarikh masa maklumat tadi kepada pelajar lah untuk standby sesi Q&A bersama tuan-puan lah, dan juga sesi presentation. Okey. Lepas dah isi semua ke dalam ni, contohnya saya bagi contoh. Tarikh katakan hari ini 14 hari bulan 6. Contohnya link lah. Okey, saya bagi satu link kat sini. Okey. Saya buat satu contoh lah. Kalau tak dia takkan, kalau kita biarkan kosong, dia takkan appear. Okey, so kita klik done. Bila dah habis selesai isi, so klik pada button done kat sini. So dia akan appear kat mana? Dia akan appear dekat sesi Q&A tadilah yang kita isi tadi, dia akan appear kat sini. Okey, kalau kata tuan-puan semua suruh untuk setting sesi presentation ni adalah daripada JK DUB, Jawatankuasa DUB yang handle ni. Dia akan isi dan juga tuan-puan boleh klik kat sini untuk join sesi Q&A tu pada button link kat sini lah. Okay, kalau kata JK pembentangan DUB yang setting link tu tadi. Contohnya nak masuk MS Team kan. Kalau kata dah biasa masuk MS Team ni, sebab MS Team ni dia boleh record sesi Q&A tu. Okay, kalau kata Google Meet, saya tak biasalah untuk record pada Google Meet. Dia kena register dulu kan baru boleh record. Okay, kalau yang ni MS Team ni kita boleh record lah sesi Q&A tu. Okay. Kalau kata sesuai dengan MS Team, boleh tuan-puan boleh maklumkan kepada JK pembentangan pada program masing-masing untuk setting schedule ke dalam MS Team. Okey, nanti JK pembentangan tu dia akan copy link ke dalam apps ni dan tuan-puan boleh klik sahaja button tu apabila tiba masa untuk sesi Q&A tu lah. Okey, button function kat bawah pula dalam sesi ni dia ada borang markah. So dalam borang markah ni sebenarnya link yang sama. So dalam borang markah ni dia ada satu group sini, dia ada satu borang presentation kat dalam ni. Dia ada sekali kan dalam satu borang sebenarnya. Okey, selepas sesi Q&A ni tuan-puan boleh klik lah, dah selesai, tuan-puan boleh klik pada status Q&A, dah selesai. Okey, dan seterusnya kita tengok kepada panel yang
buat penilaian produk inovasi. Okey, penilaian produk inovasi dia punya paparan tu dia berlainan sikit. So dia ada nama produk kat sini dan juga dia ada video inovasi daripada pelajar lah. Dan di bawah ni dia ada, saya sediakan juga link untuk videos. Ada kadang-kadang video kat sini dia tak boleh paparkan ataupun dia loading. So link ni boleh terus buka kepada link video tadi lah. So link video ni okay, lagi kalau kata tak boleh buka kat dalam apps, dia boleh buka dekat komputer masing-masing lah. Okey, untuk DUB dia ada pamphlet inovasi. So pamphlet inovasi saya dah paparkan dekat bawah ni. So tuan-puan klik, dia akan paparkan pamphlet inovasi pada pamphlet inovasi pelajar lah. Okey, so seterusnya dia akan ada borang markah. Ini borang markah produk inovasi. So borang markah ni dia berlainan sikit. Untuk satu grup dia ada borang dia sendiri. Dan borang ni ada function yang telah disetting formula kat dalam ni. Tuan-puan hanya klik pada yang kotak warna biru ni sahaja. Maksudnya yang warna kuning tu tuan-puan tak perlu isi markah. Okey, bila katakan saya delete kat sini, so dia akan nilai kosong lah. Maksudnya tuan-puan tak klik mana point. Sebab kita menilai dalam bentuk rubrik kan. So rubrik ni dia ada point pertama, dia ada kriteria dia. Point yang kedua dia akan ada kriteria dia dah. Sampai kriteria yang paling bagus iaitu point yang kelima. Okay, score point yang kelima. So katakan kat sini tuan-puan nak bagi markah, just tekan simbol X. So dia akan appear markah full mark lah kalau nak bagi full mark kepada pelajar yang ni. Okey, kriteria inovasi dia ada kekemasan, dia ada fungsi produk tu dan dia ada material yang digunakan, teknologi yang terlibat, dia ada novelty. Novelty ni lah idea yang dikeluarkan oleh pelajar tu adalah idea yang terbaru. Okey. Dan juga dia ada invention. Dia ada kebaikan dan juga kebaikan produk dan juga relevan produk tu dengan function yang dikehendaki lah. Project cost dan juga potensi komersial bagi produk tu. Ini kriteria-kriteria yang ada dalam produk inovasi. Okey, yang ini kat bawah ni kalau tengok kat sini ada nama tuan-puan, terus ada nama tuan-puan, semua kita dah setting siap-siap kat sini. So maksudnya untuk borang produk inovasi just klik pada yang kotak warna biru saja untuk memberi markah. Nanti semua function kat bawah ni dia akan kira automatik. Okey, so kita pergi kepada apps yang seterusnya adalah apps daripada DPB. Sebab saya kena tunjuk dia punya proses penilaian berlainan sikit lah. Kalau tadi DUB dia semua projek dia dalam satu grup. Kalau kata program kejuruteraan DKA dan juga DPB, dia setiap projek tu dia buat produk dalam satu grup tapi dia punya projek akhir dia ada tajuk masing-masing. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah paparan untuk apps DPB. Okey, dia ada 6 jumlah kumpulan dia adalah 6. So sama macam tadi, dia ada button tab kat bawah ni. Dia ada icon tab kat bawah ni, dia ada home. Lepas tu dia ada panel. Dia ada jadual Q&A. Pada menu, dia ada sesi penilaian, dia ada sesi Q&A. Semua yang ni sesi penilaian dokumen dan sesi Q&A ni dia ada dalam function panel juga macam tadi. Dan juga dia ada borang pengesahan panel. Okey. Untuk sesi yang pembentang ni maksudnya macam tadi dia akan keluarkan
dokumen-dokumen video yang ada untuk 6 group. Okey, untuk DPB kita ada 5 orang panel. So kita ada jumlah kumpulan adalah 6. Maksudnya ada panel yang dapat 2 kumpulan dan ada panel yang dapat 1 kumpulan. Okey, maksudnya panel daripada Encik Azizul, Encik Amir Firdaus, Tuan Syahrul dan juga Puan Nur Atika, dia menilai 1 kumpulan lah. Dan juga kita menjemput juga Dr. Hayati daripada Politeknik Kota Baru. So untuk Dr. Hayati dia menilai 2 kumpulan. Tapi 2 kumpulan jumlah pelajar adalah 6 pelajar sahaja. Kalau kata yang lain ni, 1 kumpulan dia ada 4 pelajar yang perlu dinilai. Maksudnya kat sini untuk program projek kejuruteraan, dia pelajar ni dipertanggungjawab untuk menghasilkan satu produk dan dalam produk tu dia mengkaji setiap mengikut skop kerja masing-masing. Disebabkan itu setiap pelajar dia ada tajuk masing-masing. So maksudnya kalau kita tengok kat sini, kita klik kepada, kita bagi contoh, satu contoh daripada Encik Azizul ni. Kalau tengok kat sini, Encik Azizul dia akan menilai, untuk program DPB dia akan menilai dua sesi. Sesi yang pertama adalah penilaian video pembentangan video inovasi dan laporan projek secara offline. Okey, secara offline. Maksudnya dia akan klik pada dokumen-dokumen video dan dia akan menilai lah. Dia akan klik pada video inovasi, dia akan menilai untuk video inovasi, dan bila dia klik kepada laporan projek, dia akan menilai markah untuk laporan projek pelajar tu secara offline dulu. Okey, dan sesi yang kedua kita akan ada sesi penilaian Q&A. So sesi penilaian Q&A ni kita buat atas talian lah. Maksudnya kat sini pelajar tidak perlu bentangkan sekali lagi dia punya projek tu. Dia hanya untuk sesi penilaian Q&A ni, untuk program DPB dia hanya akan ada sesi Q&A saja, sesi soal jawab. Kenapa ada sesi soal jawab ni? Sebab dalam rubrik pembentangan kita ada satu kriteria yang dinilai adalah sesi Q&A bersama dengan pelajar. Maksudnya setiap borang yang ada dekat dalam ni adalah dinilai secara individu. Okey. Sama juga dengan produk inovasi. Produk inovasi ni dia ada skop bahagian kerja masing-masing oleh pelajar tu. So tuan-puan boleh menilai hasil skop kerja produk dalam produk masing-masing tu lah. Maksudnya dia buat satu produk, so dia ada kerja tu, maksudnya kerja yang skop kerja pelajar tu, inovasi yang dibuat tu dinilai ikut inovasi pelajar tu lah. Dan juga boleh dalam sesi Q&A tuan-puan boleh bertanya lah secara individu untuk setiap pelajar sebab dia ada penilaian individu. Okey, maksudnya setiap pelajar ni perlu ada sesi Q&A lah. Maksudnya setiap pelajar perlu ada sesi soal jawab lah untuk setiap pelajar tu. Okey, kalau kita tengok kat sini paparan untuk panel ni, dia ada sesi penilaian untuk sesi 1. Dia senaraikan senarai kumpulan yang dinilai. So macam saya katakan tadi untuk panel DPB, contoh yang kita tengok ni, Encik Azizul dia menilai 1 kumpulan sahaja. Okey, kalau Dr. Nur Hayati, Dr. Hayati dia akan keluar 2 kumpulan lah yang dinilai. Okey. So untuk sesi yang kedua pun dia akan nilai 1 kumpulan sahaja. Okey, yang ni dia ada borang pengesahan penilaian. Borang pengesahan ni perlu diisi selepas dua-dua sesi selesai. Sesi pertama dan sesi kedua. So mohon kepada panel untuk mengisi borang pengesahan penilaian lah. So kita tengok dulu function setiap sesi. So kita tengok contoh kepada satu kumpulan. So untuk kumpulan yang ni,
dia akan paparkan setiap pelajar. Macam tadi dia terus paparkan daripada DUB, dia terus paparkan hasil dokumen untuk satu kumpulan. So yang untuk projek kejuruteraan, dia setiap pelajar ni dia ada dokumen, dia ada video pembentangan individu sendiri, lepas tu dia ada laporan dia masing-masing. Cuma mungkin produk inovasi dia buat satu video saja sama. Kalau ada dalam paparan pelajar tersebut, video untuk pelajar-pelajar yang lain tu samalah sebenarnya. Tapi maksudnya bila sesi soal jawab nanti, tuan-puan boleh bertanya kepada pelajar skop kerja dia dekat mana, lepas tu boleh bertanyalah mendalam berkenaan skop kerja pelajar tersebut lah. Okey, kita tengok satu contoh daripada pelajar ni. So dia akan appear video pembentangan projek. Tuan-puan boleh tengok kat sini. Contoh yang saya tengok kat sini, video ni tak boleh paparkan. Sebab tu saya bagi satu link video untuk tuan-puan boleh klik kepada link tersebut untuk tengok video tadi. Ada setengah video dia boleh paparkan kat dalam apps. Selalunya apps ni dia boleh baca untuk video yang ada link daripada pelajar tu copy kepada YouTube. Okay, so dia boleh baca. Ada juga link yang dia buat dalam laptop, dia boleh baca. Ada link yang tak boleh baca. Okay, so saya sediakan satu link untuk tuan-puan tengok kat sini lah. Okay, dan seterusnya kita pergi kepada link slide pembentangan. Kalau tuan-puan tak nampak slide pembentangan dalam video tu tadi, tuan-puan boleh klik kepada slide pembentangan. So boleh tengoklah satu-satu. Maksud kat sini apa beza video pembentangan dengan video inovasi. Okey, video pembentangan ni dia pelajar membentangkan 5 bab. Okey, 5 bab yang ada dalam skop kerja dia, dalam projek dia, iaitu bab pertama pengenalan yang ada objektif kajian apa semua. Yang kedua kajian literatur ataupun kajian lapangan, maksudnya daripada maklumat-maklumat yang sumber-sumber rujukan yang pelajar pelajar rujuk lah. Okey, yang ketiga adalah metodologi kajian. Metodologi apa metod yang digunakan untuk selesaikan objektif pelajar tersebut. Dan yang keempat adalah keputusan. Keputusan berdasarkan objektif yang telah dibuat lah. Okey, dan yang bab 4 adalah analisis dapatan dan juga perbincangan, dan bab yang terakhir adalah kesimpulan. So maksudnya video presentation ni bermaksud pelajar akan presentkan 5 bab tu tadi. Okey, kalau kata video inovasi, dia membentangkan inovasi produk dia, apa function produk dan juga apa ciri-ciri produk yang dihasilkan lah. Okey, maksudnya slide pembentangan pun sama. Slide pembentangan dia akan paparkan apa yang dibentangkan dalam video pembentangan projek tu tadi. Okey, tuan-puan boleh tengok kat sini. Dan pelajar telah sediakan satu slide pembentangan kat sini. So boleh tengok kat sini lah, lagi jelas lah. Okey, kita tengok pergi kepada yang seterusnya adalah produk. Okey. Maksudnya kalau tengok kat sini dia ada tajuk projek. Tajuk projek tu maksudnya dia akan kaji ikut kerja dia. Okey, kalau kata nama produk adalah nama produk yang dihasilkan. Okey, nama produk yang dihasilkan ataupun idea baru yang dihasilkan untuk produk. Okay. Okey, yang kalau tengok kat sini ada setengah video tadi dia akan ada sama, akan paparkan video macam ni. Kalau kata tak ada paparan video ni, maksudnya data pelajar untuk video ni masih lagi tak ada dalam apps. Maksudnya kalau kata tak ada dokumen yang tak dipaparkan dalam apps ni, maksudnya dalam apps tu pelajar tu sama ada kita belum update lagi ataupun pelajar tu masih lagi belum submit lah dokumen tu. Okey, kalau kata ada berlaku masalah macam ni, tuan-puan boleh bagi tahu kepada kami untuk kami alert ada dokumen yang pelajar tak ada dalam apps supaya dokumen tu boleh dinilai.
Ataupun jika masih lagi berlaku dokumen tu tak ada, nanti akan boleh berbincang lah dengan JK pembentangan program masing-masing apa yang perlu dibuat lah. Okey, so untuk yang ni dia ada link kepada laporan projek. Maksudnya link laporan projek ni dia akan pergi ke link laporan projek lah. Okey, kalau tengok kat sini link laporan projek, saya tersilap link dah ni. Okey, dia akan pergi ke link laporan projek pelajar lah. Okey. So kalau tengok kat sini borang markah, okey, kalau borang markah untuk DPB saya paparkan sekejap. Okey, kita ada tiga borang markah sebenarnya untuk setiap pelajar. Satu borang markah untuk presentation. Kalau tengok kat sini borang markah dia ada satu sesi Q&A. So sesi Q&A lah yang ni akan diberi. Selepas sesi Q&A, tuan-puan boleh masukkan markah lah di sini. Okey. Dan yang kedua, borang yang kedua, kalau ikutkan tengok kat sini, seorang pelajar dia ada borang dia sendiri. Okey, untuk borang yang ni, dia paparkan untuk kalau pelajar tu ada dalam satu grup tu ada 4 orang tadi, so dia akan ada dalam satu sheet ni dia ada 4 borang. Tuan-puan kena tengok nama pelajar tu. Okey, kalau tengok kat sini ada nama pelajar, kat sini tuan-puan tak perlu isi sebab kami dah settingkan isi nama ni secara automatik. Yang perlu tuan-puan isi adalah kotak yang warna biru ni. Sama ada kotak ni untuk isi markah dan yang last sekali adalah untuk isi tarikh penilaian. Okey, yang lain-lain ni semua kita dah setting siap-siap. Okey, katakan in case ada berlaku borang tu keluar nama panel lain kat sini. Tuan-puan boleh inform kepada JK borang markah lah untuk program masing-masing. So mungkin dalam grup WhatsApp kami dah buat grup WhatsApp, boleh inform dalam grup WhatsApp tu borang tuan-puan ada masalah ke macam mana ke ataupun tertukar dengan panel lain. Kalau kata keluar nama lain kat sini untuk program DPB, maksudnya borang tu tersilap link lah. Okey, maksudnya itu bukan borang tuan-puan ataupun kita silap setting kat situ. So nanti mohon panel untuk maklumkan kepada kami lah. Okey, untuk borang yang kedua adalah borang projek 2. Okey, borang projek 2 ni dia lebih kepada penilaian kepada video inovasi tu tadi. Okey. So cuma dia punya elemen kat dalam ni, kriteria kat dalam ni dia tak sama dengan produk inovasi tadilah yang daripada program DUB dan juga DKA. Sebab untuk DPB dia ada rubrik dia untuk projek. So projek ni adalah maksud kami menilai produk yang pelajar dah hasilkan tu. Okey. So untuk penilaian seterusnya adalah penilaian report pelajar. So penilaian report pelajar ni saya letak kat sini, saya paparkan satu sheet, satu borang penilaian report. Okey, kalau tengok kat sini pelajar 1 adalah pelajar dia dah tulis nama kat sini lah. Maksudnya bila dekat borang yang pertama ni dia sequence. Maksudnya kalau kata yang pertama dia tuan-puan menilai presentation dia yang pertama, maksudnya dia adalah pelajar pertama yang dinilai, sama juga dengan penilaian report pelajar 1 ni, maksudnya pelajar 1 adalah pelajar yang pertama tadi. Nama dia sama. Okey. So kat sini dia ada rubrik pemarkahan dia. Okey, rubrik pemarkahan ni lebih kepada isi kandungan report tu lah, bab 1 sampai bab 5 tu tadi. So dia tak banyak sangat tengok format, tak banyak sangat tengok format, tapi kalau dalam link ni kita ada bagikan paparkan format laporan akhir. Tuan-puan boleh tengok kat sini lah format yang diguna pakai untuk program DPB. Okey. Dan seterusnya di bawah ni saya mohon tuan-puan bagi komen dan juga cadangan untuk penambahbaikan report pelajar tersebut lah. Okey.
Okey, dia ada pelajar kedua, pelajar ketiga dan pelajar keempat. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada function yang ni komen kat sini tuan-puan boleh bagi komen ataupun sorry sebelum tu tuan-puan boleh klik status penilaian untuk ketiga-tiga dokumen tadi. Maksudnya status penilaian dokumen pembentangan, video pembentangan tadi, status penilaian video inovasi untuk borang projek 2 tu tadi dan juga status penilaian laporan. So klik untuk pelajar ni maksudnya kat sini bila tuan-puan klik status penilaian yang ni dia akan appear dalam apps untuk rujukan kami. Tengok status untuk pelajar contoh tadi pelajar yang nama Nasrin tu tadi telah dinilai untuk ketiga-tiga perkara ni lah. Maksudnya video, produk inovasi dia, untuk projek 2 dia dan juga untuk report dia lah. Okey, dan juga tuan-puan komen kat sini maksudnya tuan-puan boleh tulis komen kat sini untuk pelajar tersebut. Okey, pelajar tersebut. So tarik komen kat sini dan tuan-puan boleh klik done kat sini lah. So dia akan appear kat luar kat sini. Contohnya saya tulis kat sini. So klik done. So dia akan keluar status kat sini. Komen lah. Dan komen ni untuk program DPB dia ada apps untuk pelajar. Dan pelajar tu dia akan nampak komen yang diberikan daripada panel untuk dia buat penambahbaikan dari segi produk dan juga dari segi report. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya adalah sesi Q&A. Tuan-puan akan klik kepada sesi Q&A ataupun tuan-puan boleh patah balik ke dalam panel tu tadi. Klik back. Okey, back dan pergi ke sesi yang kedua, kumpulan 1. Okey, sama juga untuk sesi penilaian ni, tuan-puan perlu klik kepada pensel tu tadi dan isi borang kat sini dan dia akan keluar, dia akan appear dekat sini lah macam yang saya tunjukkan yang sebelum ni. Dan borang markah kat sini adalah borang markah yang sama yang saya tunjukkan tadi, cuma tuan-puan boleh isi bahagian kriteria Q&A saja untuk completekan borang presentation tu tadi. Okey, selepas selesai untuk isi borang penilaian markah untuk Q&A, kriteria Q&A tu, tuan-puan boleh klik status Q&A lah. Dan boleh bagi ulasan kepada pelajar tersebut. Ataupun yang ni untuk ulasan Q&A ni adalah keseluruhan kumpulan tu. Kalau kata tuan-puan nak mention nama siapa-siapa pelajar yang pertama kedua boleh isi ke dalam ni lah. Dia adalah ulasan keseluruhan, bukan ulasan individu, tapi boleh mention kat sini lah mana pelajar yang kena buat penambahbaikan dari segi apa, skop kerja yang mana. Okey. Dan sama juga ulasan yang tuan-puan isi kat sini dalam apps pelajar dia akan appear ulasan Q&A daripada panel. Dan bila dah selesai semua kumpulan tadi untuk 4 pelajar dan ataupun Dr. Nurhayati untuk 6 pelajar tadi, dia perlu patah balik untuk isi borang pengesahan penilaian. So borang pengesahan penilaian ni tuan-puan boleh isi nama tuan-puan, balik isi dia punya maklumat tuan-puan kat sini. Lepas tu tuan-puan boleh isi ulasan keseluruhan panel untuk kumpulan tersebut. Lepas tu tuan-puan boleh tengok produk-produk yang lain dan juga adakah boleh bagi cadangan jika produk yang tuan-puan nilai ni ada potensi untuk dibawa ke pertandingan. So tuan-puan boleh mention kat sini lah. Okey. Boleh mention kat sini sebab mungkin kita selepas ini kita akan ada pertandingan peringkat politeknik. Maksudnya peringkat PISAS lah. So pelajar untuk program di UB kita akan pilih sama ada 3 atau 4 wakil untuk ke pertandingan seterusnya lah. Okey. Dan tuan-puan boleh letakkan tanda tangan sama ada kalau kata tuan-puan boleh ni lah tanda tangan secara manual kat sini
Lepas tu dah siap tanda tangan, boleh klik done. Cuma kat sini untuk semester yang lepas ada macam program DKA, dia ada 10 panel. Bila panel tanda tangan banyak kali, ada panel yang tak boleh lagi tanda tangan sebab apps yang kami buat ni untuk e-Hapit ni sebenarnya kita buat menggunakan perisian secara percuma. Okey, bila secara percuma dia hanya bagi kota untuk 10 signature yang boleh masuk untuk sebulan. Okey, untuk sebulan maksudnya kalau kata tempoh seminggu ni kita dalam bulan 6 ni maksudnya sebulan lah kan. Sebulan kalau kata nak tanda tangan lagi bulan 7 boleh tanda tangan, tapi tak jadi masalah. Saya dah sediakan satu ruang kat sini, tuan-puan boleh upload tanda tangan sekali dengan cop rasmi syarikat ataupun institusi tuan-puan sendirilah kat sini. Maksudnya kat sini tuan-puan boleh pick up dokumen tu daripada PC tuan-puan. Yang tuan-puan dah scan ke, tuan-puan dah ambil gambar, snap gambar dengan smartphone, masukkan image tu ke dalam laptop dan boleh muat turun ke dalam aplikasi yang ni. Bila dah muat turun, dia akan masuk ke dalam ni lah. Okay. So nanti tuan-puan boleh klikkan status penilaian keseluruhan. Katakan tuan-puan menilai 2 kumpulan tadi, adakah dua-dua kumpulan tu dah selesai ke belum? Okey, bila dah selesai tuan-puan just orang kata slide saja button yang ni untuk menunjukkan sesi penilaian tuan-puan dah selesai supaya mungkin minggu ke seterusnya pihak kami dah boleh kopi markah tu lah tadi untuk diberi kepada penyelia pelajar masing-masing untuk dia record markah ke dalam sistem lah. Okay. So bila dah klik kat sini macam biasa tuan-puan klik submit. So tuan-puan boleh submit. Dan saya akan buat satu function dekat sini untuk appear, bila tuan-puan dah submit kat situ, tuan-puan boleh tengok paparan apa yang tuan-puan isi tu tadi dekat dalam button menu kat sini. Macam sekarang ni belum ada lagi sebab tak ada yang isi lagi. So bila dah ada nanti dia akan appear kat sini lah. Okay, so untuk program yang seterusnya adalah program DKA. Program DKA ni dia punya function, dia ada tab dia lain sikit. Okey, kita pergi ke program DKA. Okey, program DKA dia ada panel. Sama juga tadi dia ada panel. Okey, kalau tengok kat sini, kita ambil satu contoh. Okey, maksudnya dia kalau macam IR Yusri ni, kalau dia appear dia menilai pelajar daripada sesi yang mana, maksudnya bilik penilaian dia tu yang mana, room 1. Kalau kata dia ada dua-dua, bilik 1 dan bilik 2, maksudnya nanti saya akan letak function kat sini, room 1 dengan room 2, tuan-puan boleh klik room 1 dan room 2 kat sini. Maksudnya tuan-puan kena alert kat sini lah, room 1 dengan room 2. Ataupun dia akan senaraikan kumpulan ikut room kat sini. Okay, kalau kata macam IR daripada siapa tadi, panel IR Yusri ni, dia menilai room 1, dia akan appear senarai pelajar dalam room 1 sahaja. Okay, kalau kita tengok ada tak yang ada room 2, dua-dua room. Macam daripada Puan Noh Azri ni, dia menilai dua-dua room, room 1 dengan room 2. Maksudnya dia akan ada penilaian untuk pelajar room 1 dan juga room 2 lah. So dia ada senarai kumpulan yang dinilai. Dan juga room 1 dia akan, maksudnya dia tahu kumpulan 2, dia nilai kumpulan 2. So dia boleh cari nama pelajar yang ada dalam kumpulan 2 kat sini. Bila dia klik kat sini, dia akan appear segala dokumen yang berkaitan dengan pelajar tersebut lah. Okay.
Okey, penilaian projek terbaik itu tadi macam program DKA dia ada menggunakan istilah penilaian projek terbaik. Okey, projek terbaik ni dia ada kategori. Sebab apa dia kata projek terbaik? Sebab dia ada kategori produk inovasi dan juga ada yang berbentuk eksperimental. Ataupun yang ada kajian kes macam tu lah. Saya tak tahu semesta ni ada ke tak. Kalau ada appear kat sini maksudnya dia adalah penilaian dalam kategori yang tu. Okey, contohnya kita tengok kat sini penilaian dari segi kategori eksperimental kat sini lah. Okey. So dia akan nanti dia akan appear borang markah. Mungkin penyaras DKA akan bagi makluman sikit berkenaan dengan ada borang-borang yang belum dipaparkan lagi lah disebabkan ada masalah sikit lah. Okey. Okey, untuk yang seterusnya. Okey, sama juga dengan jadual Q&A kat sini. Tuan-puan akan letakkan okey, saya tak delete lagi yang semester lepas punya. Yang semester lepas, kalau tengok kat sini ada contoh yang dulu punya. Bila dah tulis dia punya link macam tadi, dia akan keluar kat sini lah, link kat sini. Okey, untuk program DKA dia JK Pembentangan dia akan createkan platform untuk sesi Q&A tu. Okey. So maksudnya tuan-puan perlu bagi detail bila dan juga tarikh dan masa lah untuk tuan-puan buat untuk sesi Q&A. Okey, ada banyak function yang tak appear kat sini. Mungkin ada yang tengah dalam proses key in. Dia punya macam borang markah apa semua. Kalau tuan-puan tengok takut terkejut lah kan. Tadi ada borang markah apa semua, kenapa yang di KA tak ada borang markah kan. So saya cakap siap-siap kat sini ada yang function yang belum kita key in lagi. Okey. Okey, proses dia ada untuk program DKA borang markah dia dalam proses rasanya untuk semak kot. Dia punya kriteria-kriteria tu supaya bersesuaian dengan silibus lah. Okey, nanti mungkin Puan Siti Sarah akan bagi makluman selepas ni lah dalam grup WhatsApp ke macam mana ke, ada channel selepas ni, channel yang seterusnya ke untuk program DKA. So kalau ikutkan yang tu saja, kalau kata ada yang tak faham, tuan-puan boleh bertanya kepada saya lah. So itu saja daripada saya untuk taklimat sesi penggunaan aplikasi eHapit untuk sesi Disember 2020. So itu saja daripada saya, tapi kalau ada ingin ada soalan yang ingin bertanya, boleh bertanyalah. Mungkin saya ataupun penyelaras-penyelaras yang lain boleh menjawab soalan tuan-puan lah. So itu saja daripada saya serahkan kepada Puan Siti Sarah untuk sesi seterusnya. Okey, terima kasih Puan Arizanti di atas taklimat penggunaan aplikasi eHapit bagi sesi Disember 2020. Okey, seterusnya kita akan teruskan taklimat ini, tapi akan ada channel yang berbeza lah sebab kita mengikut program masing-masing. Kalau untuk program DKA, saya akan bagi link baru untuk program DKA, tapi kalau untuk DPB dengan DUB saya tak pasti sama untuk ada DPB kami tak ada taklimat lah sebab tadi saya dah bagi taklimat. So kalau untuk DUB saya tak pasti. Nanti kalau ada apa-apa mungkin penyelaras program masing-masing akan bagi tahu dah dalam grup WhatsApp ke apa. Cuma untuk DKA saya akan bagi link baru untuk kita masuk dan saya akan terangkan sedikit mengenai borang pemarkahan untuk semester ini. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan untuk penggunaan eHapit, penggunaan aplikasi eHapit? Kalau semasa menilai, kalau tak pasti ke apa-apa, boleh je berhubung dengan penyelaras program masing-masing, tak ada masalah.
Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kami dari Jabatan Juruteraan Awam mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk menerima jemputan kami untuk menjadi panel di saat-saat pandemik ini. Bagi kami ia begitu sukar dan juga banyak cabaran lah kami kena tempuh untuk buat satu-satu perkara yang kami kena convertkan semua benda yang secara program yang secara realiti kepada maya. So banyak perkara, banyak kekurangan daripada kami sebenarnya. Kami minta maaf awal sepanjang pengandalian e-Hapik nanti. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan atau apa-apa masalah boleh saja berhubung dengan kami mungkin mengenai apps ke, sebab apps pun kami masih lagi dalam proses kemaskini, dalam proses memasukkan rubrik masih lagi dalam proses itulah. So mungkin ada juga yang ada juga yang tak familiar, mungkin ada daripada panel sains semester lepas, so dia mungkin agak yang mungkin proses yang sama, so dia dah boleh adapt. Mungkin kalau untuk panel baru dia kena belajar sikit lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir ke majlis pembukaan program e-Hapik bagi sesi Disember 2020. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.